akan mengupas topik berkenaan vaksin dan juga anti vaksin. Syul, sebenarnya topik ini banyak kali dah kita bicarakan dalam Selamat Pagi Malaysia. Namun masih lagi ada kelompok-kelompok yang menolak vaksin, yang suka menyebarkan informasi-informasi yang salah berkenaan vaksin ini. Jadi itu antara perhatian kita untuk kita memahami kenapa perkara ini masih lagi berlaku. Pemahaman yang lebih lanjut hari ini kami bawakan seorang tetamu di studio, iaitu saya perkenalkan terlebih dahulu Dr. Badrul Hisham bin Abdul Samad selaku Fellow Utama dan Pakar Perundi Perubatan Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan UPNM. Doktor, apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih hujung minggu Ahad bersama kita hari ini untuk membincangkan berkenaan topik vaksin versus anti-vaksin. Ialah bukan topik baru. Sering kali diperkatakan banyak sebenarnya fakta-fakta menarik yang telah pun dikongsikan di media sosial, tetapi tetap golongan anti-vaksin ini masih lagi berpendirian teguh mereka. Pada pandangan doktor sendiri, bagaimana situasi peperangan antara vaksin dan juga anti-vaksin di Malaysia setakat ini? Baik, terima kasih Syahidah dan Munawar ya. Baik, kalau saya lihat dari segi kita panggil komunikasi berisiko ya, risk communication. Dan terutamanya dalam keadaan situasi krisis ataupun kecemasan ya, dia lebih khusus dipanggil crisis and emergency risk communication. So dia ada beberapa prinsip-prinsip utama yang kita dah tahu. Yang mana contohnya manusia apabila dia dalam keadaan yang tertekan dalam keadaan emosi yang tinggi seperti mana krisis ya, seperti mana wabak pandemik sekarang. Memang kajian menunjukkan manusia dia tak dapat menerima dengan lebih banyak perkara-perkara yang positif. Tetapi perkara-perkara negatif tu yang akan lebih mantap dalam fikiran mereka. Ya? Saya bagi contoh. Dalam keadaan biasa, dalam keadaan aman kita kata, peace time, kita boleh bagi mesej-mesej, contohlah mesej-mesej berkaitan kesihatan, ya, penjagaan kesihatan, sehingga 7 mesej. Maknanya manusia masih boleh mengambil mesej tersebut, memahami dan mengingatinya. Tapi dalam keadaan krisis, kecemasan, paling banyak hanya 3 mesej saja. 3 mesej saja. Jadi maknanya mesej yang positif ni perlu diulang. Apabila manusia berada dalam keadaan emosi yang tinggi, yang tertekan ya, dengan banyak kematian, tak ada pekerjaan. Jadi ada banyak masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup contohnya. Dan ini akan diburukkan lagi dengan saya kongsi dengan satu kajian ya. Kajian yang dibuat oleh Profesor Neil Johnson daripada George Washington University US ya. Beliau ialah profesor fizik. Dia bukan profesor perubatan kesihatan, bukan. Dia profesor fizik. Apa yang beliau kaji bersama kumpulan beliau ialah beliau melihat komunikasi dalam Facebook di kalangan sekitar 100 juta pengguna Facebook yang membicarakan tentang vaksin, ya, yang membicarakan tentang vaksin. Jadi yang pastinya beliau nampak dia memang ada 2 kelompok utama lah. Satu yang memang tak ada masalah, memang menerima vaksin. Tapi satu kelompok yang ekstrim ialah yang memang anti vaksin, ya. Dan dapatan daripada kajian beliau ialah fake news, ya, misinformation, memang dia menjadi rujukan yang tertinggi oleh kumpulan anti vaksin ni. Ini daripada dapatan beliau ya. Dan itu yang mempengaruhi golongan yang tengah-tengah ni, yang dikatakan undecided, maknanya yang atas pagar ya. Dan yang menariknya pula ialah kumpulan anti vaksin ni dia yang banyak berjaya menarik kumpulan yang atas pagar ni untuk sama-sama mengikut pemikiran mereka ya. Bukan atas sebab fakta, bukan atas sebab data-data saintifik, tapi hanya kerana repo, trust ya. Kita boleh faham sebab apabila berlaku pandemik sedemikian, frontliner kita ya, profesional perubatan ya, pakar-pakar, mereka tumpukan segala usaha dan fikiran dan tenaga mereka untuk mengendalikan wabak. Jadi memang berlaku kelemahan untuk mereka memberi maklumat-maklumat, sentiasa memberi maklumat yang tepat dan sahih kepada awam ya, kerana kesibukan mereka. Tapi sayangnya itu diambil kesempatan oleh kumpulan anti vaksin. Ada satu lagi kajian, ini juga menarik ya, tentang fake news ni, tentang misinformation. Dan ini oleh Cornell University ya, juga di US, yang mana dia mengkaji 38 juta
38 juta artikel dalam bahasa Inggeris, artikel, berita dan sebagainya dalam bahasa Inggeris yang berkaitan pandemik COVID-19. Ya. Dan dapatannya ialah mendapati siapa yang paling banyak memberi pengaruh misinformation berkaitan COVID-19 ni ialah bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ya. Jadi kalau kita ingat pun banyak misinformation yang dikeluarkan sendiri oleh beliau. Ya. Contoh minum disinfektan untuk merawat COVID-19. Malah ada rakyat Amerika yang memang minum pun disinfektan dan dimasukkan ke jabatan kecemasan di hospital mereka. Ya. Jadi ini cabaran-cabarannya sebab apabila manusia dalam keadaan tertekan, stres, dia tak boleh nak memikirkan dan nak menilai fakta-fakta. Ya? Tetapi dia lebih kepada ikatan repo dan talian kepercayaan pula dengan mereka-mereka ni walaupun mereka menggunakan fake news dan juga misinformation. Itu cabarannya. Itu cabaran yang sangat besar untuk kita hadapi dalam usaha kita untuk mencapai imuniti kelompok. Dan juga Doktor, saya ingin kongsikan data daripada Institut Penyidikan Tingkah Laku Malaysia daripada COVID-19 Vaksin Survey 2.0 tolak ataupun terima. Daripada hampir 15,000 responden, 85.3% bersetuju untuk menerima vaksin, 4.8% menolak vaksin dan 10% ragu-ragu terhadap vaksin. Antara sebab utamanya adalah berkenaan bimbang terhadap kesan sampingan dan meragui bahan-bahan di dalamnya dan juga bimbang berkenaan tempoh masa pembangunan vaksin itu. Kita seringkali mewar-warkan berkenaan perihal-perihal ini, fakta-fakta yang sedia ada berdasarkan kajian daripada pihak KKM dan juga peringkat WHO. Tapi kenapa masih ada lagi perkara-perkara yang diragui mereka? Kenapa masih ada lagi perkara-perkara sebegini? Baik, saya kongsikan juga ya, sebab kepada ramai masyarakat umum di luar sana, pengurusan wabak ini adalah sesuatu yang sangat baru kepada mereka. Ya. Sedangkan kami yang memang dah lama dalam pengurusan wabak, ya, saya sebelum ni 26 tahun di Kementerian Kesihatan Malaysia. Memang karier saya ialah pengurusan wabak. Ya. Memang kita turun ke lapangan, kita mencari kes, ya. Kita mengadakan kawalan dan sebagainya. Ya. Saya bagi contoh. Tahun 2009, ya, kita ada wabak H1N1. Saya ingat ramai yang lupa. Ya. Wabak ini asalnya bermula di Mexico. Swine flu, ya, asalnya daripada haiwan khinzir. Ya. Sebab kebanyakan daripada wabak ataupun penyakit-penyakit pada manusia ni, ya, sekitar 60-70% datang daripada haiwan. Datang daripada haiwan. Ya. Kita kata zoonotik. Tapi lepas tu bila menjangkiti manusia, antara mutasi yang paling bahaya kalau masa beginilah, dia bertukar pula kepada manusia kepada manusia. Ya, sama dengan COVID-19, kita jangan lupa dia berlaku di Wuhan. Iaitu daripada jangkitan haiwan, pasar hidup, ya, exotic animal kepada manusia. Sebenarnya dah berlaku pada SARS tahun 2002-2003 di Wuhan juga. Ya. Baik, berbalik pada H1N1, saya singkatkan, ya. Sama, kita menerima vaksin H1N1 hanya selepas 8 bulan pandemik H1N1 2009. Tak ramai yang tahu dan tak ramai yang ingat. Ya? Saya tahu sebab kami yang menguruskan tentang vaksin yang baru ini, dan saya tak nafikan sebab dia vaksin yang dibuat sangat pantas, tetapi sebab kita dah belajar daripada, saintis-saintis dah belajar daripada pengalaman terdahulu macam mana nak buat vaksin. Nak buat vaksin ni macam ISO lah, maknanya dia dah ada dah. Step 1, step 2, step 3, ya, yang kita kata fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan fasa 4 contohnya, ya. Jadi dah tahu caranya, cuma dipercepatkan untuk menghasilkan vaksin. Jadi berlaku di satu klinik kesihatan di bawah jagaan saya, dan pada masa itu pun bukan semua petugas barisan hadapan mengambil vaksin tersebut. Sebab ada yang khawatir lah, tak pasti, ya. Dan kebetulannya menjadi wabak H1N1 di dalam klinik tersebut. Dan dengan jelas mereka yang mengambil vaksin cepat baik dan gejala sangat ringan. Dan dalam tempoh kurang seminggu mereka dah sembuh sepenuhnya. Berbanding yang tidak mengambil vaksin, gejala lebih tinggi, demam yang lebih kuat, ya, dan mengambil masa 2 minggu baru sembuh semuanya. Kenapa? Sebab kita dah tahu bahawa vaksin ini akan menyediakan antibodi yang lebih awal dalam badan kita untuk terus membunuh virus tersebut. Masalah sekarang, cabaran sekarang bukan sahaja virus tetapi viral. Ya? Ya, betul. Jadi mereka yang tak tahu menahu, yang tak tahu macam mana cara kita mengalahkan wabak, keberkesanan vaksin,
dia hanya mengikut ataupun mengambil hanya sedikit-sedikit maklumat saja tetapi diputarbelikkan dan disalahertikan. Jadi itu antara ancaman yang berlaku sekarang ini. Yalah, bila kita bercakap berkenaan dengan topik kita vaksin dengan anti vaksin ini, selalunya mereka anti vaksin ini dia ada fixated mind. Maksudnya kita cakaplah bagi fakta macam mana pun mereka tetap tepis. Jadi betul Syahidah ya. Sebab tu tadi saya dah sebutkan tadi sebab di satu pihak yang tak ada masalah yang menerima vaksin dan sebagainya, dan di satu pihak yang ekstrim anti vaksin, maknanya mereka dah ada fixed belief, fixed mind. Sebenarnya kita rasa tak banyak yang kita boleh lakukan kepada mereka yang memang dah fix belief kepada anti vaksin. Tetapi sekarang tumpuan kita ialah kepada mereka yang undecided, mereka yang masih lagi kita kata vaksin hesitancy, tetapi kita pun tahu mereka yang ada masalah perubatan, masalah alergi itu tak ada masalah, tapi mereka yang masih lagi berkira-kira untuk mengambil vaksin ataupun tidak, ini yang kita perlu selamatkan. Walaupun buat masa sekarang ni global, di peringkat antarabangsa dikatakan dia belum lagi sampai 10% anti vaksin, belum lagi. Di Malaysia, saya percaya dia masih lagi tahap yang rendah. Sebab kita lihat daripada liputan vaksinasi kita sangat tinggi, bagus. Tetapi balik kepada Profesor Neil Johnson ni, beliau mengatakan bahawa beliau perhatikan kumpulan minoriti ni pengaruhnya semakin meningkat dengan cepat. Dan kita lihat apa yang berlaku di luar negara sekarang, di Australia, di London, di Kanada, di Amerika Syarikat, mereka telah pula beralih kepada satu gerakan yang agak violent lah, tanpa ada pertimbangan yang waras. Dan kalau kita lihat pula anti-vaxxers di luar negara, mereka topi muka pun mereka tak pakai. Maknanya sebenarnya mereka bukan tak percaya vaksin, mereka tak percaya COVID-19 ini. Mereka tak percaya pandemik ini berlaku. Jadi itu memang dah pastinya fake news lah. Tetapi dia mempengaruhi pemikiran mereka yang belum lagi membuat keputusan sama ada untuk mengambil vaksin ataupun tidak. Jadi ini yang kita perlu jaga dan hati-hati supaya jangan terperangkap dengan keadaan yang sebegini. Doktor, kita risau sebenarnya mereka contohnya di luar negara kan, mereka ni kebanyakannya protes atas tiket human rights, hak kemanusiaan. Baru-baru ini pun ada jugalah berita yang melaporkan seorang remaja di Malaysia yang juga cuba mengikuti gerak langkah tersebut, tapi fakta-fakta ataupun kenyataan dikeluarkan itu agak orang kata tidak berasas lah. Jadi bagaimana doktor melihat situasi di luar negara itu sebenarnya yang memberikan pengaruh kepada kita di Malaysia ni? Pada awalnya sebenarnya tidaklah sesuatu yang membimbangkan pun sehingga COVID melanda. Sebab tu kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku sekarang di luar negara. Saya tak nafikan yang mana kita perlu berhati-hati dalam menghadapi situasi ini. Dan saya juga tak nafikan bahawa kita perlu hormat hak individu, hak kebebasan, tapi dalam masa yang sama kepentingan ramai, public interest melebihi kepentingan individu. Itu mesti diingat. Dan dalam hal ini kita nak menyelamatkan nyawa. Saya masih lagi berpandangan bahawa kita masih lagi perlu berusaha giat untuk memahamkan masyarakat, daripada mengambil tindakan penguatkuasaan contohnya, sebab dia mungkin akan kita kata backfire lah, ataupun memberi keadaan yang lebih tidak terkawal. Jadi perlu usaha-usaha untuk lebih memahamkan lagi masyarakat lebih kepada kajian saintifik, dan juga dapatan-dapatan hasilan daripada kebaikan vaksin. Kita di Lembah Kelang kita dah nampak dengan jelas dan nyata, tiada lagi limpahan pesakit-pesakit di Jabatan Kecemasan kita. Saya bagi contoh, Ministeri Pertahanan sendiri, Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan merupakan hospital lawatan untuk pelajar perubatan kami. Dan saya ingat ramai yang teruja bila kita buka, kita panggil disaster management zone, untuk merawat kes-kes COVID yang dah melempah daripada hospital yang lain. Kita dah pun tutup disaster management zone di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan. Dah lebih seminggu kita dah tutup. Jadi pesakit dah boleh
dirawat di dalam ward lah maknanya ya. Begitu juga kita ada pakar kita yang membantu Hospital Selayang di Jabatan Kecemasan ya. Hospital Selayang juga sudah pun menjadi hospital biasa. Maknanya menerima juga kes-kes lain. Sebelum ini hanya kes COVID saja ya. Dan setiap hari kita melihat data harian yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, siapa kes yang masih lagi mendapat kategori yang teruk dan kematian yang tinggi. Jelas menunjukkan bahawa di kalangan mereka yang belum lagi mendapat vaksinasi ataupun hanya mendapat satu dos sahaja ya. Maknanya badan belum kuat lagi antibody. Jadi sangat jelas keberkesanan tentang vaksinasi yang perlu kita capai. Kekhawatiran kita Menawar dan Syuhaida ya. Andai kata kumpulan ini berjaya mempengaruhi untuk jangan mengambil vaksin, ini bukan pandemik yang terakhir. Tidak. Bukan ya. Memang kita para saintis pun menjangkakan ada banyak faktor yang memungkinkan pandemik yang akan datang ya. Tetapi mungkin tak perlu pergi jauh ya, sebab sekarang ni dengan varian-varian yang baru. Hari ini Delta yang paling ganas lah ya. Esok lusa kita tak tahu. Betul. Dan kalau kata timbul varian yang baru yang lebih ganas dan satu vaksin yang sekarang ni pun tak boleh digunakan, kita terpaksa mencari vaksin yang baru. Jadi bayangkan kalau pada masa itu rata-rata orang tak percaya dengan vaksin. Apa lagi senjata yang kita ada ya? Jadi itu kekhawatirannya. Jadi perkara ini perlu dibendung lebih awal. Betul, saya setuju dengan pernyataan doktor dan kita harapkan ianya jelas untuk kita sampaikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, kepada seluruh masyarakat Malaysia betapa pentingnya berkenaan pengambilan vaksin ini. Apa yang sangat penting juga untuk kita maklumkan juga adalah jangan mudah percaya sebarang informasi yang disebarkan di media sosial dan kita sewajarnya lebih mempercayai daripada pakar-pakar yang bertauliah dan juga berpengalaman yang dibawa oleh Malaysia dan juga fakta-fakta yang sebenar berdasarkan kajian saintifik. Ya, betul. Terima kasih Dr. Badrul bersama kita hari ini. Mereka dengan Dr. Badrul cakap rasa macam masanya tak cukup nak bincang